Yang kedua tentang rumah, baiti jannati, isi rumah siapa dia? Isteri, suami kita. Azwajum mutahharah, isteri yang putih, isteri yang bersih, mutahharah, bersih. Di antara ciri-ciri syurga ialah anak bidadari. Cubalah kakak mempersiapkan diri menjadi seolah-olah bidadari dalam syurga. Sebelum masuk ke syurga, rumah kita dah jadi baiti jannati. Nun, anak-anak kita yang berlari di atas, yang berlari di belakang. Bagaimana nak menjadikan anak kita adalah anak yang terbaik dalam syurga dunia? Rumah kita. Kena cari jalan, tuan-tuan. Kena cari jalan. Ada orang yang tak boleh tidur malam hanya kerana masalah anak. Tak boleh tidur malam mak bapak ni. Mak bapak ni keluar 2 orang naik kereta cari anak gadis. Mana ada orang lepak, dia berhenti tengok ada tak anak dia dalam ramai-ramai yang lepak tu. Pergi kedai mamak tengok ada tak anak dia lepak kedai mamak. 2 pagi masih ronda lagi, tuan-tuan, nak cari anak dia yang tak balik ke rumah. Ada mak bapak, tuan-tuan, yang tak tahu pun anak gadis dia mengandung. 3 hari cari bau busuk, disangkanya bangkai tikus. Cari-cari bawah katil anak dia, mayat budak dibungkus dengan paper di bawah katil anak dia. Belum masuk lagi, cikgu sekolah telefon, puan sila datang ke sekolah, anak puan sakit. Sakit apa? Dia bersalin dalam tandas, puan. Bila masa dia mengandung? Entah, kata dia. Belum masuk lagi, tuan-tuan, yang kes anak-anak ni, mak bagi tanah, mak bagi rumah, tukar nama siap-siap sebab sayang. Tukar nama siap-siap sayang. Mak duduk di Ipoh, anak duduk di KL. Satu hari bank datang, semua datang, sita rumah mak. Makcik, kami terpaksa sita rumah ni. Kenapa? Ni kan rumah saya. Minta maaf makcik. Makcik, ni siapa nama ni? Mak Topoi bin Mak Tepi. Oh, itu anak makcik. Dia buat loan, dia tak lepas bayar loan, jadi kita terpaksalah simpan sita rumah ni. Makcik sila keluar. Dia datang ke sekolah saya, tuan-tuan, minta pondok. Dia kata anak dia pinjam bank, tak bayar rumah, tak bayar bank, rumah tak ada. Anak pula tutup handphone, tak ada rumah. Ada sekarang di pondok rumah di sekolah saya, tuan-tuan. Ada. Tuan-tuan tak susah hati ke? Mak jadi macam itu. Ada anak kerja besar, naik kereta Mercedes cermin gelap lagi. Dia keluar, dia bawa mak dia. Ustaz Kazim, ini mak ai. Mak ai ni memang you punya fan lah. Memang peminat tegar you lah. Mana ceramah you dia buka saja kan. Sebelum tidur pun dia dengar. So I nak hantar dia dekat pondok you lah. Saya tanya kenapa nak hantar. You pun faham lah, saya sibuk. I sibuk kan. Tak ada siapa nak jaga dia. So I harap you tolong tengoklah mak I. Saya pun jawab, I pun sibuk. Tuan-tuan bayangkan, dia bagi tak alasan dia sibuk. Dia tak boleh nak bela mak dia. Dia minta saya bela mak dia. Saya kata, abang, ini bukan mak saya. Tu ramai je orang perempuan duduk sini, takkan mak saya tak boleh duduk? Saya kata, dia orang ada anak, dia orang suka rela datang sini nak belajar, dan mereka tinggal di pondok saya. Tapi mak abang ni, dia tak rela pun, dia tak suka pun duduk sini pun. Abang yang hantar dia. Betul tak makcik? Betul. Mak faham dah, saya tak ada di rumah, siapa nak tengok? Mak faham tak? Dia marah mak dia, tuan-tuan. Ini yang saya jumpa setiap hari, boleh kata. Anak yang derhaka pada mak, anak yang derhaka pada bapa. Susah hati, tuan-tuan. Di antara yang paling tragis sekali yang saya jumpa, mak dia bagi dekat saya RM3,000. 3,000, dia kata, Ustaz, kalau makcik mati, 3,000 ni buat belanja pengkebumian. InsyaAllah.
Saya kata kod saya dulu kod makcik. Mana-manalah, kalau ustaz dulu rezeki ustaz, kalau makcik dulu pun rezeki makcik. Tapi ini untuk simpanan ustaz. Kalau makcik mati, uruskanlah makcik. Tapi makcik minta satu je. Ya, jangan bagi tahu dekat anak makcik kalau makcik meninggal. Makcik tak suka dia orang datang tengok. Saya tak sampai hati tuan-tuan. Bila dia meninggal, saya tak sampai hati nak bagi tahu. Tak sampai hati tak nak bagi tahu. Dan macam mana dia pesan, saya dapat. Saya kata, abang, akak, mak abang dah meninggal, boleh balik lah. Dia marahnya saya tuan-tuan, anak tu. Bila nak ke bumi tu, saya kata kalau boleh sebelum pukul 11 lah. Sebab mak dah meninggal lama dah, pukul 2 pagi. Kita tak ada tunggu lama-lama. Jadi lepas mandi semua pukul 10.30 tu saya rasa dah boleh ke bumi dah. Tak ada. Ya ustaz, kalau kabut nak tanam awal-awal tu pasal apa? Tak boleh tunggu sekejap. Saya kata saya dah telefon semalam pukul 4 pagi, saya dah telefon tak angkat. Pukul 5 pagi pun tak angkat. Nak bagi tahu yang mak abang dah meninggal. Jadi kami ni nak tunggu apa lagi lah? Dia meninggal pagi. Pagilah kita ke bumi kan. Buat apa simpan lagi? Bukannya hidup balik. Okey, tunggu saya sekejap. Saya kata abang nak balik, balik. Tak balik sudah. Mak dah meninggal. Patutlah mak dia tak nak bagi dia balik tuan-tuan. Dengan saya pun kena marah tuan-tuan. Itu satu kes. Kes yang paling menakutkan saya. Ustaz, anak saya ni 14 tahun. Okey. Jadi saya terus terang lah ustaz ya. Saya terus terang ya. Baru ni dia nak tikam mak dia ustaz. Dia nak bunuh mak dia. Ya Allah. Itu jadi fikir-fikirkan tak ada tempat lain yang boleh didik anak saya. Saya rasa ustaz tolonglah tengok anak saya. Saya serah pada ustaz. Dalam hati saya kata kalau mak dia pun dia tikam, takkan Ustaz Kazim dia tak tikam tuan-tuan. Masuk harian metro muka depan nanti kan. Aduh, inilah cabaran paling besar zaman sekarang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Cabaran paling besar sekarang apa? Anak. Allah sebut dalam Quran, cabaran paling besar, ujian paling besar. Tak mampu kita seorang-seorang tuan-tuan nak didik anak kita. Ada seorang janda datang jumpa saya. Dia kata anak dia degil, lari pada sekolah, melawan. Anak dia kasar, tolak dia sampai jatuh. Saya tanya berapa lama akak janda? Saya janda daripada dia umur 4 tahun. Sekarang umur dia 15 tahun. Kenapa akak tak kahwin? Saya tak percaya dengan laki-laki ustaz. Laki-laki tak boleh percaya. Semua sama je. Saya kata saya tidak. Yang pernah faham, tak faham sudah tuan. Saya kata dekat dia, sekarang akak tak ada suami, anak akak tak ada bapa. Akak puas hati. Dulu akak cakap akak boleh jadi bapa, dalam masa yang sama akak boleh jadi mak. Sekarang apa jadi? Akak boleh bagi makan dia, akak boleh ajar dia pergi sekolah, akak boleh bimbing dia, akak boleh hantar dia pergi tuition, boleh. Tapi akak tak boleh jadi bapa. Dengan sebab akak tak boleh jadi bapa, dia tak takut pada akak, dia tak hormat pada akak. Sebab dia tahu akak ni lembut hati dia. Sebab itulah akak Allah jadikan suami, Allah jadikan bapa. Kak lembut, suami tegas, anak akan hormat. Kalaulah akak kahwin dulu, selesai masalah kak. Ni yang jadi banyak macam itu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita rasa kita mampu hidup seorang. Dalam Islam ni tuan-tuan, dia kena kerjasama. Saya sebagai ustaz, besok saya di Shah Alam, hari Isnin saya Sungai Siput, hari Selasa saya di Seri Iskandar, hari Rabu saya di Putrajaya, hari Khamis saya di Pahang, hari Jumaat saya di Johor, hari Sabtu saya di Kedah, hari Ahad saya di Pulau Pinang. Siapa yang jaga anak saya di rumah? Isteri duduk di rumah, di luar rumah. Masyarakat kena tolong saya.
Jiran-jiran kena tolong saya, polis kena tolong saya, jawatankuasa masjid kena tolong saya, masyarakat kena tolong saya, cikgu kena tolong saya supaya anak saya jadi baik. Begitulah dengan tuan-tuan. Kita tak boleh nak bagi anak kita jadi baik saja-saja tuan-tuan, tanpa bantuan daripada masyarakat dan sekitarnya. Dan kenapa tuan-tuan jadi baik? Kenapa tuan-tuan baik? Jawapan dia ialah sebab masa kita kecil-kecil dulu, ramai yang jadi mak bapak kita secara tak langsung. Naik basikal laju, Tok Imam tegur, "Hei, jatuh nanti, bawa pelan-pelan." Pelan balik basikal tu. Terjun sungai, daripada pokok terjun sungai. Ketua kampung berhenti, "Hai, balik, hujan tu, nanti kepala air turun, mati korang, balik ke hutan kang." Balik. Cuba tuan-tuan tengok dulu-dulu duk main laga ayam, datang ketua kampung kata, "Hai, main laga ayam, dosa ni." Balik. Sebab itu kita jadi baik. Tok ketua tegur, tok imam tegur, jiran tegur, makcik bedah tegur, kak limah balik rumah pun tegur. Zaman sekarang tak ada tegur-tegur. Tegur apa ni? Satu budak perempuan pakai seluar pendek, naik motor pakai singlet, pergi kedai beli kicap. Toki kedai tegur, "Cantiknya awak." Fiwit. Toki kedai ngorak, tak seronok budak tu. Bubuh botol dalam kicap, makcik gayah tegur, "Aku ni bila tengok kamu Intan, teringat aku muda-muda macam kamu. Macam inilah aku pakai. Bila lalu dekat berhenti dekat traffic light, sambil seokok orang sebelah buat lagi seronok. Bila sampai di rumah, jiran pula tegur, 'Mana Tan? Kedai makcik." "Ai, seksinya. Ramai orang suka dengan awak," kata dia. Besok agak-agak Intan pakai apa pula keluar rumah tuan-tuan? Kalau semua orang puji dia, cubalah dia pakai seluar pendek, pakai singlet, dia pergi ke kedai. Toki kedai tegur, "Astaghfirullahalazim Intan. Semalam kamu tak dengar budak kena rogol, 5 orang buat kenduri doa selamat rogol. Kamu pakai macam ni kamu kena rogol. Tak takut ke?" Dia letak kicap dalam raga motor, makcik gayah pula tegur, "Astaghfirullahalazim Intan. Jangan pakai macam ni Intan, dosa." Sampai dekat traffic light ada orang hisap okok tuan-tuan, duk tengok pakai skirt. "Astaghfirullah, aku cucuk habis okok kan?" Lari Intan tuan-tuan. Bila sampai dekat rumah, jiran Intan pula tegur, "Intan, oi, kalau kau tak ada baju kain, makcik banyak baju kain, pakai dong, jangan pakai gitu." Agak-agak Intan nak keluar rumah dah besok tuan-tuan. Tak ada siapa yang menegur, yang melarang. Sebab tu dia jadi jahat. Sebab tu tuan-tuan, kita masyarakat kena kerjasama. Satu,